penerangan? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita teruslah kepada muka surat 13, tajuknya domer. Domer. Jadi domer ni adalah ganti nama. Ganti nama. Domer adalah ganti nama. Jadi ganti nama yang kita akan bincang ni adalah ganti nama orang, pribadi. Orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga. Jadi dalam buku ni dikata ganti nama orang yang pertama kita panggil dia mutakallim. Mutakallim tu makna orang yang bercakap. Macam sekarang ni saya adalah mutakallim. Maknanya saya orang yang bercakap. Jadi mutakallim ni ada dua. Boleh jadi aku, saya seorang, ataupun dua orang, kami, dan ramai pun kami. Jadi mutakallim ni ada dua perkataan. Satu ana, satu lagi nahnu. Nahnu tu boleh jadi dua dan boleh jadi banyak. Dua ke atas adalah nahnu. Manakala satu ana. Ana ni boleh laki-laki, boleh perempuan. Manakala kami, nahnu pun juga boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi orang mutakallim ini tidak mana bagi untuk dua-dua sekali, untuk muannas dan muzakkar. Untuk orang laki-laki pun ana, untuk orang perempuan pun ana, untuk nahnu pun laki-laki pun nahnu dan perempuan pun nahnu. Itu mutakallim. Mutakallim tu diberkatakan kalam, mutakallim orang yang bercakap. Kalam tu makna cakapan, jadi mutakallim orang yang bercakap. Jadi orang bercakap tu ada dua, ana dan nahnu. Nahnu pun laki-laki pun ya, perempuan pun ya. Dua saja. Manakala ganti nama orang yang kedua. Orang yang kedua ialah muhattab. Muhattab tu adalah orang yang lawan bercakap. Saya bercakap, lawan saya bercakap, orang yang depan saya tu adalah muhattab. Muhattab ni pendengar. Pendengar, iaitu orang yang saya lawan bercakap. Jadi lawan bercakap ini adalah awak ataupun kamu ramai. Awak seorang, dua orang dan ramai. Jadi kalau awak seorang, anta, kalau banyak, antum. Itu muhattab. Jadi muhattab ni boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau laki-laki, muhattab. Kalau perempuan, muhatabah. Perempuan muhatabah. Jadi muhattab ini boleh satu orang, anta, boleh dua orang, antuma, boleh ramai, antum. Kemudian orang yang ketiga. Orang yang ketiga ni dia adalah orang yang tak masuk dalam perbualan kita. Dia boleh jadi berada di situ tetapi dia tak masuk dalam perbualan kita. Kita bukan cakap dengan dia. Kita bercakap dengan CA. Jadi CA itulah yang jadi muhattab dan yang orang yang duduk tepi dia tu yang mendengar dan sebagainya itu kita panggil ghaib. Ghaib itu dalam bahasa kitanya dia. Dia adalah huwa. Kalau lelaki, kalau perempuan hiya. Dan kalau dia ramai mereka hum. Hum ataupun hunna. Kalau hunna tu ramai perempuan, kalau hum maknanya ramai laki-laki. Kalau seorang laki-laki huwa, kalau perempuan hiya. Jadi pertama kita kena faham dulu bahawa di dalam domer ini ada domer mutakallim iaitu ana, ada domer muhattab iaitu anta, ada domer ghaib iaitu dia. Dia boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki. Kalau dia perempuan kita panggil hiya, kalau dia laki-laki kita panggil dia huwa. Kalau mutakallim aku, ana dan nahnu. Boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki, dua-dua pakai. Manakala muhattab kamu, anta. Kalau perempuan anti. Jadi kalau seorang anta. Kalau ramai antum. Kalau perempuan pula seorang anti. Kalau ramai hunna. Jadi itu kata nama pertama mutakallim, kedua muhattab dan ketiga adalah ghaib. Ghaib tu orang yang tidak di dalam kita punya perbincangan lah. Tapi dia boleh jadi dia ada kat situ dan sebagainya. Jadi itu dia punya pembahagian. Jadi kalau tengok dalam table 1.2 domer, domer tu
yang belah kanan sekali tu, ruang belah kanan tu dia tulis itu adalah kata ganti orang ketiga. Jadi Arab ni dia mula dengan orang ketiga dulu. Iaitu orang ghaib. Ghaib tu adalah kata ganti nama yang ketiga. Jadi kata nama ganti yang ketiga, kalau dia seorang laki-laki, seorang, mufrad maknanya seorang, kita panggil dia huwa. Ini laki-laki. Kalau sekiranya dua orang, kita panggil huma. Kalau ramai, hum, jamak. Jadi laki-laki yang menjadi orang yang raib tu boleh huwa, boleh huma, boleh hum. Boleh dia seorang, boleh dia dua orang, boleh dia banyak, ramai. Untuk laki-laki. Begitu juga untuk perempuan. Mu'annas. Mu'annas kalau dia seorang, dia. Iaitu mufrad. Kalau dia dua orang, huma. Dua orang perempuan. Kalau dia banyak, hunna. Jadi dalam kes ini, huma dengan huma laki-laki dengan huma perempuan satu, sama saja. Laki-laki pun huma, perempuan pun huma. Jadi kalau huma tu main dua. Boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Kerana dua-dua tu sama. Manakala orang yang bercakap muhatab, muhatab orang yang kita lawan cakap, itu kita panggil orang yang kedua. Jadi itu masuk dalam orang yang kedua. Orang yang kedua ini, kalau laki-laki, satu orang, kita panggil dia anta. Kalau dia dua orang, kita panggil dia antuma. Kalau dia ramai, lebih daripada tiga dan ke atas, antum. Jadi anta, antuma, antum. Itu untuk laki-laki awak. Awak seorang, anta. Awak dua orang, antuma. Awak ramai, antum. Ini kataan ini banyak dalam Quran ni. Anta, anti, antuma ni banyak dalam Quran. Manakala perempuan pula, kalau orang yang dalam cakap tu orang perempuan, kita sebut dia anti. Anti itu maknanya seorang perempuan. Awak seorang perempuan. Kalau dua orang perempuan, antuma. Jadi antuma dua orang perempuan dengan dua orang lelaki sama. Dua orang laki-laki pun antuma, dua orang perempuan pun antuma. Dan kalau dia banyak, tiga ke atas, maka kita panggil dia antunna. Antunna namanya ramai perempuan yang lawan kita bercakap. Yang bukan seorang, maknanya dia ramai. Ramai itu maksudnya tiga ke atas. Antunna. Dan kalau sekiranya orang yang bercakap, mutakalim, ana. Ana itu seorang. Kalau ramai, kalau dua ke atas, nahnu. Jadi ana, nahnu itu adalah mutakalim. Mutakalim orang yang bercakap, manakala ana dan nahnu adalah orang yang bercakap, manakala anta ataupun anti orang yang mendengar bercakap ataupun muhatab, dan huwa dengan hiya adalah ghaib. Yang ini tak ada pilihan, kita kena faham betul-betul dan boleh keluar spontan. Kalau huwa makna apa, kalau hum makna apa, kalau antuna makna apa, kalau hunna makna apa, kalau antunna makna apa, kalau antuma, antuna, nahnu. Nah ini semua sekali ini adalah perlu difahamkan dengan sungguh-sungguh dan perlu dihafal supaya apabila kita jumpa kataan ini kita tahu makna dia. Tak boleh tidak. Kalau nak memahamikan dia punya maksud bahasa Arab ni, perkataan ini mesti dipahami, mesti dihafal. Bila kita sebut je, hunna makna apa? Ataupun antuna makna apa? Nahnu makna apa? Jadi mesti, tak boleh tidak. Mesti dipahami. Tak boleh tak faham. Jadi inilah yang katakan yang kita panggilkan dhamir. Dhamir pada muka surat 14 ni ataupun tabel 1.2 ini mestilah difamiliarkan dengan sungguh-sungguh. Atau lain katanya mesti dihafal supaya apabila kita jumpa kataan ni straight away kita boleh beri makna tadi. Jadi sejauh ini ada apa-apa pertanyaan atau perbincangan tentang 14 kataan ini. Sebenarnya 12 saja. Sebab huma laki-laki dengan huma perempuan sama. Dan antuma dengan antuma perempuan laki-laki sama. Jadi daripada 14 semua sekali ini tinggal 12 lah sebab dua yang sama.
Ada 4 yang sama, jadi 2 lah. Kalau 2 lah, jadi 12. 14 kalau 2 tinggal 12. Jadi semua kataan ni ada 12. Jadi domain dipanggil domain 12. Point table 1.2. Jadi 12 kataan ini mestilah difaham sungguh-sungguh. Mestilah dihafal malah supaya kita dapat terus memberi makna dia. Itu muka surat 14. Ada yang rasa perlukan keterangan tentang domain. Sebab ini perkara yang selalu sangat kita jumpa dalam Quran ke, dalam hadis ke, malah di dalam bahasa Arab. Memang kataan ini kita akan jumpa. Jadi oleh kerana itu kena difahamkan dengan sebaik-baiknya dan perlu dihafal supaya tahu makna dia apa dia. Ada apa-apa keterangan yang perlu ditambah lagi? Tak ada kan? Sebab yang ni kita dah selalu sangat jumpa. Banyak sangat. Baca Quran mesti jumpa punya. Okey. Boleh saya proceed? Boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Okey. Muka surat berikutnya. Iaitu pada muka surat 15. Jadi pada muka surat 15 itu ditinjau dari segi asal usul isim menjadi 2. Isim menjadi 2. Iaitu satu isim jamik, yang kedua isim mustaqaq. Apa dia isim jamik? Isim jamik ialah isim yang tidak dibentuk daripada perkataan lain. Contohnya macam batu. Dia tak ada perkataan yang menyebabkan dia jadi batu, tu tak ada. Memang batu tu batu jamik. Dia jamiknya maknanya yang tidak daripada perkataan lain. Kalau kita kata kitab, kitab tu dari perkataan lain. Asal kitab tu adalah katabah. Jadi daripada katabah. Jadi katabah tu perkataan lain, tetapi dia dijadikan kepada kitabun. Jadi itu dia perkataan lain. Tapi kalau kita ambil contoh macam di sini, qalam. Qalamun. Qalamun tu tak ada perkataan sebelumnya. Tak ada perkataan yang menyebabkan dia nama qalam tu. Memang perkataan tu jamik. Memang perkataan tu itulah. Macam kita kata batu. Batu tak ada perkataan lain yang katakan dia tu daripada perkataan seperti macam kitab tadi. Kalau kitab daripada katabah. Tapi kalau batu tak ada. Batu-batulah. Itu namanya isim jamik. Dan perkataan kalam itu adalah perkataan yang tidak diambil ataupun diturunkan daripada kata-kata lain. Jadi itu dinamakan jamik. Banyaklah perkataan jamik dia, batu, air, angin, api dan sebagainya. Itu adalah nama-nama yang bukan terbit daripada perkataan lain. Tidak sebagaimana isim mustaqaq. Isim mustaqaq ni adalah isim yang dibentuk daripada kataan lain. Contohnya kitabun. Kitabun itu adalah daripada ataupun perkataan terbitan daripada katabah. Katabah, perkataan terbitannya adalah kitabun. Jadi kitabun ini adalah perkataan terbitan daripada katabah. Ini dinamakan isim mustaqaq. Isim mustaqaq ni maknanya isim pecah. Isim pecahan. Ataupun isim pangsa. Daripada kitab, kita dapat kitabun. Daripada katabah, kita dapat katibun, penulis. Itu adalah nama yang lahir daripada katabah. Ataupun kita dapat maktubun. Maktubun yang tertulis dan sebagainya. Contoh di sini dibagi macam masjid. Masjid ini asal katanya adalah sajadah. Sajadah. Sajadah maknanya sujud. Dia telah sujud. Tapi apabila kita tambah min bagi atas, masjidun, dia jadi tempat sujud. Tempat sujud itu kita panggil masjid. Masjid. Jadi masjid itu adalah nama tempat. Min bagi atas sebelum tu adalah masjidu. Itu adalah menunjukkan nama tempat. Min bagi atas tu kemudian sambung dengan kataan asalnya sajadah, dia jadi masjid. Nama tempat. Tapi kalau kita letakkan bagi bawah,
dia jadi nama alat. Macam contohnya Fatahah. Fatahah tu maknanya buka. Tapi kalau kita bubuhkan min pangkainya bagi bawah, jadi miftah. Miftahun. Miftahun adalah alat pembuka. Alat pembuka tu apa dia? Alat pembuka tu adalah kunci. Anak kunci. Jadi apabila min kat bawah tu, dia menunjukkan alat. Apabila min kat atas, dia menunjukkan tempat sujud. Jadi itu isim mustaqaq. Kita akan jumpa lagi isim mustaqaq ni pada tajuk-tajuk yang akan datang, insya-Allah. Banyak lagi. Ini hanya dikenalkan apa dia isim jami' dan apa dia isim mustaqaq. Jadi ini pembahagian isim dari segi asal usul dia. Jadi selepas ini insya-Allah kita tak heran apa yang maksudkan jami', apa maksudkan mustaqaq. Jami' maknanya tak ada perkataan asalnya, tak ada fa'il depannya. Manakala mustaqaq adalah dia terbitan daripada perkataan fa'il sebelumnya, iaitu fa'il madhi. Kataba adalah fa'il madhi. Maksud kataba adalah dia seorang laki-laki telah tulis. Jadi terbit daripada kataba adalah kitabun. Kitabun adalah nama terbit daripada kataba. Jadi kitabun ini adalah isim mustaqaq. Kalau kata katibun, penulis, ini adalah isim mustaqaq. Jadi isim mustaqaq ni ada 10 jenis. Ada 10 semuanya. Nanti kita akan jumpa sekejap lagi insya-Allah. Sejauh ini okey? Muka surat 15 tu ada apa-apa yang rasa perlukan keterangan? Mungkin ada pertanyaan, macam mana kita nak kenal dia tu isim mustaqaq dan dia tu isim jami'. Jadi jawapan yang mudahnya, nak kenal isim mustaqaq, kita kena tahu dia punya asal dia. Bila kita tengok kataan tu, kita nampak asal dia. Bagi contoh macam sini, masjid. Kita kata ni isim mustaqaq pasal apa? Asalnya adalah sajadah. Sajadah. Jadi oleh kerana ada asalnya, maka dia adalah mustaqaq. Tapi kalau isim jami', katakan qalamun. Qalamun apa asal dia? Tak ada asal. Dia memang qalam tu memang itulah dia. Qalam tu makna pen. Memang itulah dianya. Dia tak ada perkataan asal dia. Jadi yang jami' ni kataan yang tak ada asal, manakala isim mustaqaq adalah kataan yang ada asal dia. Di antara dua kataan ni, yang paling banyak adalah isim mustaqaq dalam Quran. Jadi isim mustaqaq ni mudah kita dapat makna dia kalau kita tahu dia punya fa'il madhi dia. Jadi kita kena mahirkan fa'il madhi apabila dia jadi apabila perkataan tu lahir daripada perkataan madhi, kita tahulah dia isim mustaqaq dan terus kita dapat makna dia. Kalau kataba makna dia tulis, katibun maknanya penulis. Kalau sekiranya kitabun maknalah benda terbitan daripada kataba, iaitu tulisan ataupun buku. Jadi insya-Allah kita akan pergi lebih detail lagi pada soal yang akan datang. Tapi ini nak beritahu dia isim jami' tu apa, isim mustaqaq tu apa. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, saya nak tanya ni tentang isim jami' ni. Tapi kalau okey, kalau kita tengok macam qalamun tu kan. Ya. Qalamun tu nama dia kalam kan? Ya, kaya. Itu ada kalam tu kan fa'il madhi. Boleh je daripada dia jadikan jami' kepada mustaqaq. Kalam tu tak ada fa'il madhi. Bukan kalam tu bukan fa'il madhi. Kalau fa'il madhi atau qalu, kalau fa'il madhi, qalu Ustaz macam ni. Kalau fa'il madhi dia ada baris ujungnya baris atas. Kataba. Kalau fa'il madhi mabni ala fathah. Tapi kalau qalamun dia bukan fa'il madhi. Sebab dia ada min tu bukannya baris atas tapi dia ada apa, dia doma. Oleh kerana double maknanya dia isim. Jadi kita tak ada kata qalama. Okay. Qalama tu bukan menyebabkan dapatnya qalam ni. Jadi qalamun ni bukan asalnya bila qalama.
Tapi qalamun ni memang dia sendiri-sendiri. Qalama. Jadi kalau qalama, Tapi Ustaz, ya. Silakan. tapi selalunya qala tu cakap kan. Qala Ya. dia di situ pun Qala boleh katakan lain. madi tak? Qala saja. Kalau qala tu Jadi memang fi'il qalamun. madi. Tapi dia tak ada min. Alif, Okey. alif lam, alif lam, qala. Itu maknanya dia Hmm. telah berkata. Tapi kalau qalamun ada mim tu. Ada 3 Okey. huruf qala min. Kalau qala qaf alif lam. Jadi lain ejaan dia. Jadi bukanlah qalamun tu asal daripada qala, bukan. Okey. Sebab Terima kasih, dia- Ustaz. yang qala tu ada alif di tengahnya. Okey. Jadi lain huruf. Jadi bukanlah qalamun tu asal daripada qala. Qala tu dia telah berkata, tapi qalam adalah pen. Ejaan dia lain. Yang ini qalamin, yang tu alif lam, qala. Jadi kita jangan terkeliru dari segi jenis dia. Yang ini memang pen. Dia tak ada asal. Kalau qala yaqulu. Jadi qail, kalau qail tu orang yang bercakap. Jadi dia tak sama. Sebab huruf pun tak sama. Walaupun satu je beza, tapi dia tidak sama. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ada soalan lain? Ada soalan yang perlu diberikan penerangan lebih? Kalau tak ada, makna saya consider bahawa semuanya faham. Kalau faham, kita teruskan pada muka berikutnya. Atau kalau ada yang perlukan keterangan selanjutnya, sila beritahu. Kita boleh bincang. Tak ada? Tak ada, kita teruskanlah. Okey. Okey. Pada muka surat berikutnya, iaitu muka surat 16. Surat 16, huruf Arab yang memiliki arti. Makna huruf Arab tu, huruf tu ada makna dia. Makna dia tersendiri. Huruf alif bata juga, alif bata sa dan sebagainya. Tetapi alif bata tu kita panggil nama dia huruf hijaiyah. Manakala huruf yang kita nak bincang ni, huruf yang ada makna. Kata huruf tu sendiri ada makna. Dia sendiri-sendiri. Sebagai contohnya macam kataan huruf waw. Waw tu ada makna dia. Apa dia? Dan. Begitu juga fa, maka, bi, dengan, lam, untuk, sin, akan, kaf, seperti. Jadi huruf tu sendiri. Dia duduk sendiri, tak ada join siapa-siapa pun, dia ada makna dah. Kalau wa makna dan, kalau fa makna maka, kalau bi maknanya dengan, kalau lam maknanya adalah untuk, kalau sin maknanya akan, kalau kaf maknanya adalah seperti. Jadi ini kebanyakannya yang ada makna ni, kebanyakan dia adalah huruf-huruf jar. Tapi bukan semua. Bukan semua jar. Kalau sin sebagai contoh, maknanya akan. Dia bukan huruf jar. Dia menunjukkan masa akan datang. Istiqbal, maknanya masa akan datang. Kalau sekiranya macam ini, min. Min maknanya dari. Ini adalah gabungan antara min dengan nun. Jadi makna dia adalah dari. Ini huruf jar. Ataupun ila. Ini 3 huruf. Alif, lam, ya, ila. 3 huruf. Ke, kepada. An, dari. Ala, di atas. Fi, di dalam. Jadi huruf-huruf ni tadi apabila digabung dua, dia ada makna. Yang di atas ni yang tidak bergabung pun dia ada makna dia sendiri, iaitu seperti ini. Manakala kalau 2 huruf, min, ila, an, ala, fi, ini semua adalah kita panggil dia huruf jar. Kenapa huruf jar? Kerana apa peranan huruf jar? Peranan huruf jar kerana dia membaris bawahkan isim selepasnya.
Lepas pi, lepas min, lepas ila, lepas an, lepas ala dan sebagainya, nama dibawa selepasnya adalah berbaris bawah. Kalau kita kata fi apa? Fil bait. Jadi fil bait, lepas fi tu baitun tu, bayatun tu mestilah baris bawah. Ta tu baris bawah. Kenapa baris bawah? Sebab ada fi depannya. Ataupun ala, ataupun an, ataupun ila, ataupun min. Ini semua kita panggil dia huruf jar. Jadi huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim selepas dia, bukan sebelum. Selepas dia berbaris kasrah ataupun berbaris jar. Itu dia punya peranan huruf jar. Peranan huruf yang dinamakan huruf jar. Huruf jar inilah peranan dia membaris bawahkan isim selepasnya. Contoh yang diberi di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu adalah isim, iaitu segala kepujian. Lillah. Allah adalah isim. Tapi sebelum Allah itu ada li. Li baris bawah. Baris bawah itu untuk. Alhamdulillah, segala kepujian bagi Allah. Rabbil alamin. Jadi li itu adalah huruf jar. Manakala Allah baris bawah hi. Kenapa dia baris bawah? Kerana depannya ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Huruf jarnya li. Lillah. Jadi itu adalah huruf jar wa majrur. Huruf jarnya mana? Li. Majrurnya mana? Hi. Bawah hi itu. Allah hi. Allah hi itu adalah kita panggil majrur. Manakala huruf jar wa majrur. Jadi perkataan lillah itu ada dua. Satu huruf jar, yang kedua majrur. Majrurnya mana? Ha baris bawah. Kenapa ha baris bawah? Kerana depannya ada li. Li adalah huruf jar. Begitu juga ayat seterusnya. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas maknanya katakan aku berlindung daripada Tuhan manusia. Jadi birabbi, perkataan namanya adalah Rabb, asalnya Rabbun. Ini perkataan ni Rabbun asalnya. Tetapi ada bi depannya, jadi birabbi. Kenapa bi ni bagi bawah? Kerana ada ba depannya. Ba depannya ba dengan maksud dengan. Bi itu dengan. Adalah huruf jar. Jadi lepas huruf jar ada isim. Mana isimnya? Rabbun. Asalnya Rabbun. Oleh kerana adanya ba di bawah ni tadi, huruf jar, maka bi yang di hujung perkataan nama ini kenalah dibaikkan bawah dengan birabbi. Birabbi. Kenapa bagi bawah? Kerana ada huruf jar di depan. Jadi peranan huruf jar di dalam ayat ini adalah kerana untuk membaris bawahkan isim selepasnya. Begitu juga ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bermaksud yang membisikkan. Yuwaswisu itu adalah maknanya membisikkan. Apa yang dibisikkan? Fi sudurin nas. Di mana dibisikkan? Jadi syaitan yang membisikkan fi sudu, di dalam hati. Hati siapa? Hati manusia. Jadi fi sudu, suduri. Lepas fi sudu kena ra tu baris bawah. Tak boleh fi sudura ataupun fi suduru. Tak boleh. Sebab lepas fi mesti compulsory berbaris bawah. Jadi fi suduri, bukan sudura, bukan sudurun. Mesti baris bawah. Sebab apa baris bawah? Sebab ada pi. Jadi pi ni huruf jar, suduri adalah majrul. Apa yang majrul? Baris hujungnya berbaris bawah. Itu dipanggil majrul. Manakala majrur fi sudurin nas. Rinnas itu pun baris bawah juga. Tapi dia ni tak ada pi depannya. Dia baris bawah bukan kerana ada pi, tapi kerana kedudukan dia sesudah sudu. Hati manusia. Jadi hati manusia ni, hati ni adalah kepunyaan manusia. Kepunyaan. Jadi kita panggilkan istilah dia mudhafun ilaih. Jadi fi suduri, rini majrul, majrul pasal depannya ada pi. Mana nas ini pun baris bawah,
bagi bawah dia bukan kerana fi, tapi kerana mudhafun ilaih, iaitu kepunyaan. Nasin ni, manusia ni mempunyai hati. Jadi hati ni kepunyaan manusia. Jadi hubungan antara kepunyaan dengan orang yang punya itu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini pun berbaris bawah. Jadi berbaris bawah ni kita sehari sini kita dapat dua sebab. Yang pertama lepas jar majrur, yang kedua sebabnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah kepunyaan. Sudurin nas, maknanya hati itu kepunyaan manusia. Atau kita katakan sayyaratu al-ustaz. Ustaz tu kena bagi bawah. Ustazi. Sebab apa? Sebab kereta tu kepunyaan ustaz. Jadi ustaz tu adalah yang mempunyai kereta. Jadi kereta, jadi sayyaratu ustazi. Tapi kalau ada fi depannya, fi sayyarati ustazi. Jadi di dalam kereta guru. Jadi kereta pun kena bagi bawah, guru pun kena bagi bawah. Bagaimana juga yang ni tadi. Fi sudurinna ataupun fi sayyarati ustazi. Kena bagi bawah. Kerana dia mempunyai kata itu. Jadi dia panggilkan hubungan dia adalah antara mudhafun ilaih. Begitu juga dengan ayat seterusnya. Ayat bawah tu Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Jadi Ar-Rahman ala arsi itu sin bagi bawah kerana dia duduk lepas ala. Jadi ala arash. Jadi ala arash maknanya di atas arash. Kemudian astawa adalah fa'il madhi. Jadi fa'il madhi. Jadi Ar-Rahman isim ataupun kita panggil mubtada, alal arash itu adalah di atas arash. Jadi arash tu sin bagi bawah kerana adanya Allah depannya, manakala astawa adalah dia punya fa'il madhi, iaitu Allah bersemayam di atas arash. Jadi ayat ni Ar-Rahman itu kita panggil mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia adalah alal arashis tawa. Khabar dia tiga ayat, tiga perkataan. Ar-Rahman mubtada, khabar dia alal arasil stawa. Jadi tiga perkataan itu adalah khabar kepada Ar-Rahman, iaitu siapa yang duduk di atas aras? Allah, Ar-Rahman. Ceritanya apa? Ceritanya di atas aras dia bersemayam. Jadi dari sini kita dapatlah memberikan satu pandangan ataupun conclusion bahawa satu-satu ayat perkataan yang berbaris bawah ada dua sebab. Yang pertama kerana adanya jar, huruf jar, dan yang kedua kerana dia duduk di tempat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, iaitu yang empunya. Jadi ada dua sebab kenapa satu-satu perkataan itu berbaris bawah. Iaitu perkataan yang maksud perkataan ini adalah baris hujung dia adalah berbaris bawah. Jangan kira baris tengah. Kita ambil hari hujung dia. Hari hujung baris bawah ada dua sebab. Satu kerana huruf jar, yang kedua kerana dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ustaz? Ya. Okey, ni saya nak tahu macam astawa tu. Astawa tu ialah bentuk yang ke-10 kan? Astawa. Oh, bentuk dia. Ar-Rahman astawa. Alif sinta tu. Ya. Adalah bentuk fi'il madhi. Fi'il yang bentuk yang ke-10 kan? Bukan. Dia punya form. Dia bentuk yang ke-8. Itu bukan tu. Bukan, Oh, yang yang ke-8. ke-8. Asalnya ada yang sin waya, sawa. Ditambah dengan alif dan ta. Alif ta. Oh. Tambah alif ta. Tapi makna itu dia tak tukar masa tu. Apabila astawa tu maknanya dia bersemayam. Ataupun
apalah bahasa Melayunya. Ialah dia bersemayam. Dia semayang. Tapi adakah dalam segi nahu, mana Ya. tu waw ya tu, Ya. alif surah tu memang tak bertukar. Dia memang permanent macam tu lah Ustaz. Asalnya sin wa ya. Sama. Sin, okey. Bukan tambah alif sinta, tidak. Tanya bulat juga. Sebab Okey. oleh kerana huruf pangkalnya sin, maka tambah alif dan ta. Alif dan ta tu alif yang pertama, kemudian ta yang ketiga. Jadi sin duduk tengah. Kita salah faham jadi alif sin ta. Kalau alif sin ta adalah lain makna dia. Sin wa ya. Sawa. Sawa. Dia lain dia punya. Ustaz, Ya, nak menyambung balik tentang istawa tadi. Ya. Jadi walaupun dia fa'il madhi kan, Ya. tetapi dia telah memberi makna istawa itu ialah menuju. Ustaz? Maknanya menuju. Menuju ke aras. Jadi istawa tu maknanya menuju. Kebanyakan kamus beri makna dia adalah bersemayam. Bersemayam ni bahasa Melayunya apa? Bersemayam dia duduk yang atas tu. Duduklah. Tinggal sana lah. Duduklah. Jadi kita kena Menuju beriman lah. macam. Macam mana dia duduk dan sebagainya, itu bukan kajian kita lah. Cuma dari segi kataan ni maknanya dia bersemayam. Bersemayam ni kalau bahasa bersemayam ni bahasa yang sangat tinggi lah penghormatannya. Tapi kalau biasanya dia duduklah. Dia duduk atas arash. Jadi wasak lah maknanya kalau kita kata Allah duduk atas arash. Sebab istawa ni maknanya macam sultan lah. Kalau sultan kita panggil dia macam, kita tak kata dia duduk di rumah. Kita kata bersemayam kan. Jadi lebih kurang itulah. Jadi oleh kerana itu, yang ini asal kata ni nanti dulu. Kita akan sampai. InsyaAllah. Jangan bimbang. Okey. Tak apa. Terima kasih. Ada bab yang berikutnya nanti. Lambat lagi. Jadi, itu biar dulu. Kita ambil dia punya ala arsi. Kenapa sin terbagi bawah? Kerana adanya ala. Ala tu apa dia? Ala tu adalah huruf jar. Kemudian arsi itu adalah majrur. Apa yang majrur? Sin terbagi bawah. Jadi kita panggil dia majrur. Jadi dalam i'rab kita kata ala arsi adalah jar wa majrur. Kalau kita buka buku i'rab, dia kata ala ni adalah huruf jar, arsi ni adalah majrur. Maknanya perkataan majrur. Kenapa dia majrur? Kerana lepas ala. Jadi lepas huruf jar kena berbagi bawah huruf akhir ataupun dia duduk dalam keadaan mudhafun ilaihi kena bagi bawah. Okey? Ada lagi pertanyaan? Astawa tu kita akan bincang lagi lah. Sebab itu dah masuk fa'il madhi. Fa'il madhi bukan dari 3 huruf, daripada 5 huruf. InsyaAllah akan jumpa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey? Ada soalan lagi yang berkaitan? Tak ada? Okeylah, saya yakinlah semua dah faham lah. Okey, ini latihan. Latihan ni saya tak buat lagi lah. Ini saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau nak buat, silalah buat sebagaimana yang dia tanya ni. Dia kata baris satu baris di bawah perkataan yang dan 2 baris untuk perkataan yang isim. Kemudian bulatkan bagi huruf. Jadi dalam hal ini kita ambil contoh macam bismillah. Bismillah, bi itu adalah huruf jar. Huruf jar dia suruh bulatkan. Kemudian mi, bismi, mi itu bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Kerana ada bi. Jadi yang itu bagikan 2. Allahi pun bagi bawah. Kenapa dia bagi bawah? Kerana dia duduk bismillah mi. Jadi bismillahi. Hi itu bagi bawah kerana dia mudhafun ilaihi. Apa sebab mudhafun ilaihi? Sebab nama Allah. Nama tu kepunyaan Allah. Jadi nama tu bagi bawah kerana ada bi. Manakala Allahi bagi bawah kerana dia mudhafun ilaihi. Mana mudah dia?
mudahnya adalah alif simin, isim, ismi. Asalnya bersimin itu adalah ba, ada alif, ada sim, ada min. Jadi alif tu kita panggil alif wasal ataupun hamzah wasal. Hamzah wasal ni kalau duduk di pangkal kita kena sebut. Macam isim, ismon, kita kena sebut hamzah tu, hamzah wasal tu. Tetapi kalau duduk tengah kita tak sebut dia. Jadi teruskan bismi. Jadi min itu adalah isim. Apa maknanya? Maknanya nama. Dengan nama. Jadi min terpaksa bagi bawah. Kenapa? Kerana dia duduk lepas huruf jar. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya B. Jadi B huruf jar. Bismi. Mi itu adalah majrul. Apa majrul? Kerana duduk bawah B. Allahi. Allahi itu kerana dia mudhafun ilaih. Mudahnya mana? Mudahnya bismi. Apa isim tu? Isim tu adalah mudhaf. Mudhafun ilaihnya Allahi. Allahi itu kenapa dia bagi bawah? Kerana dia duduk di tempat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Okey. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman tu adalah dia punya na'at ataupun dia punya sifat. Sifat kepada siapa? Sifat kepada nama sebelumnya. Nama sebelumnya siapa? Allah. Jadi sifat kepada Allah. Oleh kerana Allah tu bagi bawah, maka Ar-Rahman ni tu bagi bawah. Kenapa bagi bawah? Kerana dia adalah sifat kepada Allah. Jadi apabila sifat, dia kena sama-sama bagi. Kalau bagi bawah, bagi bawah. Kalau bagi atas, bagi atas. Kalau bagi dhamma, bagi dhamma. Tapi kalau dia bukannya sifat, maka dia tak boleh, tidak ada sebab kenapa dia dulu bagi bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rahim. Dia bagi bawah kerana dia sifat kepada Allah. Oleh kerana Allah bagi bawah, maka Ar-Rahman pun kena bagi bawah. Begitu juga Ar-Rahim. Ar-Rahim tu sifat juga. Tapi sifat yang kedua. Sifat yang pertama Ar-Rahman. Sifat yang kedua Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim pun bagi bawah. Kenapa dia bagi bawah? Kerana dia sifat. Sifat pada siapa? Bukan sifat pada Ar-Rahman. Tapi sifat pada Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman pun sifat pada Allah. Ar-Rahim pun kembali sifatnya kepada Allahi. Bukannya kembali sifat pada Ar-Rahman. Yang kata Ar-Rahim itu sifat pada siapa? Sifat pada Ar-Rahman. Dalam ayat ni tak boleh kata begitu sebab Ar-Rahman ni sifat Allah, Ar-Rahim pun sifat Allah. Jadi dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu adalah sifat pada Allah, manakala Ar-Rahim pun sifat kepada Allah. Jadi sifat yang kedua. Sifat yang pertama Ar-Rahman, sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Jadi itulah yang perlu tuan-tuan buat sebagaimana yang dikatakan ni, iaitu bariskan satu kalau dia fa'il, bariskan dua kalau dia isim dan bulatkan kalau dia huruf jar. Jadi dalam ayat ini, ayat Alhamdulillahirabbil alamin ni, Fatihah ni, kita dapat berapa perkataan fa'il. Di antaranya adalah na'budu. Na'budu itu adalah perkataan fa'il. Maknanya kami sembah. Na'budu nun. Nun itu menunjukkan kami. Di na'budu, kami sembah. Lepas tu nasta'in, kami minta tolong. Jadi pada perkataan na'budu dengan nasta'in ini bariskan dengan satu baris. Menunjukkan dia adalah fa'il. Begitulah seterusnya sampai habis. Jadi yang ini insya-Allah saya serahkan pada tuan-tuan untuk buat sendiri. Kalau ada masalah, insya-Allah minggu depan kita akan bincang. Okey, buat dulu. Jadi berbincang sudah buat itu lebih berkesan daripada belum buat apa-apa kita dah bincang. Itu juga dengan yang kedua. Latihan yang kedua tu pada muka surat 18 tu dikata ubahlah kata-kata berikut ke bentuk muannas, musanna dan jamak. Musanna makna dua, jamak maknanya banyak. Jamak ada 3 jenis ini, ditulis itu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Jadi perkataan talibun. Talibun tu satu, kalau dua musanna. Apa dia? Kita kena isi ruangan. Itu tuan-tuan buat dulu. Kalau tak dapat minggu depan, insya-Allah kita akan bincang. Kemudian muzakkar salim dia apa? Kalau dia ni muzakkar salim, kita kena isi sini. Kalau dia ni muannas salim, kita kena sini. Kalau dia taksir,
kena hubung sini. Jadi kalau dua musanna, isi dua-dua ni. Kalau muzakkar salim, kalau dia muzakkar salim, kena isi di sini. Tapi kalau dia bukan muzakkar salim, dia taksir. Taksir hubung di sini. Apa kataan dia? Jadi sini ada 10 kataan ni. Tuan-tuan sila isikan ruangan ni mengikut sebagaimana yang sepatutnya. Bukan semua sekali kena isi ni. Ada yang tak perlu diisi. Sebab macam kalau talibun dia tak ada muzakkar salim. Biarkan kosong. Tapi dia ada taksir. Isi taksir. Begitu juga macam talibah. Talibah ni ada mu'annas. Mu'annas dia apa? Kemudian kalau dia mu'annas salim, apa dia? Kalau taksir, apa dia? Jadi tuan-tuan cubalah isikan jadual ni. InsyaAllah. Kalau sangkut tak boleh nak buat, InsyaAllah minggu depan kita bincang. InsyaAllah. Jadi saya nak bincang apabila tuan dah buat. Tuan-tuan dah buat, baru kita bincang, itu lebih berkesan. Sebab kita dah fikir, dah pulang otak dah tak dapat jawapan dia, kemudian kita bincang, kita akan dapat lebih berkesan. Begitu juga dengan contoh yang berikutnya ataupun latihan yang berikutnya, dikata sesuaikan domain dalam kotak kanan dengan yang kotak kiri. Kotak kanan, kotak kiri, sesuaikan. Macam huwa. Huwa ni untuk siapa? Huwa ni maksud dia. Dia tu maksudnya orang yang ketiga. Orang yang ketiga, satu orang. Jadi kalau satu orang, mana sini kataan yang satu orang? Kataan satu orang sini adalah muslimun. Jadi kataan muslimun ini menunjukkan dia seorang muslim seorang. Sesuai dengan huwa. Kalau antuma, dua orang. Kalau nahnu, ramai. Jadi sambungkan lain ni antara kanan dan kiri. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Kalau tuan-tuan memerlukan perbincangan. Kalau semua betul berlaku, tak payah bincang lah. Jadi saya nak teruskan kepada muka surat selepasnya, iaitu muka surat 19. Selepas muka surat 19. Bukan 20, tapi muka surat selepas 19. Okey? Ke ada soalan? Tak ada. Kalau nak tanya, bukalah dia punya mic, barulah kami dengar. Kalau mic tertutup, tak dengar. Okey. Tak ada soalan? Okey, tak ada Ustaz. Tak ada ya? Okey. Okey. Jadi pada muka surat selepas 19 tu adalah dia punya peta lakaran lah. Bab tasrif. Tasrif ni apa? Tasrif ni pertukaran. Tasrif ni adalah isim mustaqab. Isim mustaqab makna isim yang lahir daripada perkataan asal dia. Perkataan asal dia apa? Sarafa. Sarafa ni apa? Sarafa ni pertukaran. Tukar. Saraf, tukar. Jadi kalau tasrif pun jadi pertukaran. Jadi apa yang bertukar? Yang bertukar adalah perkataan. Perkataan fa'il. Jadi perkataan madhi contohnya adalah fa'ala. Fa'ala ni adalah dia punya wazan kepada perkataan-perkataan yang lain. Wazan sebagaimana yang kita bincang dulu, yang minggu lepas tu perkataan wazan. Ada tak? Jadi wazan ni adalah dia punya acuan. Acuan kepada perkataan-perkataan lain. Jadi macam fa'ala. Fa'ala adalah fa'il madhi. Kalau acuan kepada sarafa. Sarafa maknanya tukar. Jadi kalau fa'il madhi, dia telah tukar. Kalau fa'ala ni maknanya buat. Dia telah buat. Ini makna fa'ala. Fa'ala, dia telah buat. Jadi fa'il madhi, susunan dia, susunan tasrif ni ada 10 di sini. Iaitu fa'ala, fa'il madhi, kemudian yaf'alu, fa'il mudhari', fa'lan. Fa'lan ni adalah mazdar. Mazdar ni adalah nama terbitan.
Cuma terbit daripada fa'ala. Kemudian fa'ilun, ada alif di tengahnya. Fa'ilun ni adalah orang yang melakukan perbuatan tu. Orang yang membuat. Fa'ilun. Kemudian dia ada isim maf'ul. Isim fa'il, pembuat. Isim maf'ul, isim yang dibuat. Yang kena buat. Isim yang dikenali perbuatan ataupun isim yang dibuat. Isim buat. Macam kalau kataba, katibun isim fa'il. Kalau maktubun adalah benda yang dibuat. Jadi yang maktub. Maktubun maknanya benda yang dibuat. Jadi benda yang dibuat daripada kataba adalah apa benda? Maktab lah. Maktub. Maktubun maknanya benda yang telah dimaktabkan, telah dituliskan. Kemudian dia ada lagi satu isim fa'il. Isim amar. Isim amar pula. Fa'il amar. Sorry. Fa'il amar. Fa'il amar itu adalah fa'il suruh, perintah. Dia suruh kita buat. Bila suruh kita buat, mestilah suruh kepada orang yang depan kita. Iaitu orang yang kedua, muhatab. Jadi muhatab dalam tu. Okey. Kemudian berikutnya adalah fa'il nahi. Fa'il nahi maknanya kata larangan. Kata larangan dia adalah ada dengan la pangkalnya, kemudian ta. Lepas la tu ada ta. Ta tu menunjukkan awak. Jadi jangan awak buat. Jadi kalau kataan larangan tu, nahi tu, lepas la tu mestilah ada ta. Sebab kita nak larang mesti orang depan kita. Orang depan kita sama ada ta ataupun dia ramai. Kalau ramai, tak juga. Tapi ujungnya ada tambahan lah. Itu nanti dulu. Okay. Kemudian ada lagi 3 iaitu isim zaman. Isim zaman ataupun isim waktu. Jadi fa'ala tadi kita tambah dengan min bagi atas. Jadi dia jadi isim waktu. Macam maghrib. Maghrib tu adalah waktu. Waktu maghrib. Jadi tambah min bagi atas. Kemudian isim tempat. Begitu juga. Tambah dengan min bagi atas. Jadi min bagi atas tu boleh 2. Satu isim zaman, waktu. Satu lagi isim tempat. Macam masjid tadi. Masjid tadi, walaupun dia bagi atas, tapi dia bukan maksud waktu. Waktu masjid mana ada kan? Tapi kalau masjid tempat sujud, itu jadi masjid lah. Jadi min bagi atas bertemu dengan fa'ala, kataan yang asalnya, dia membawa maksud waktu, isim waktu ataupun isim tempat. Kemudian kalau bagi bawah, min bagi bawah, itu menunjukkan alat. Sebagaimana contoh tadi, miftahun. Miftahun alat membuka. Fatahah buka, min bagi bawah, alat membuka. Alat membuka itu apa dia? Anak kunci lah. Okay. Jadi tasrifnya hanya ada 10 saja. Kemudian yang 3 bawah tu jarang buku bincang hal ini dalam dia punya tasrif. Maknanya dia tak tasrif pun. Sebab apa? Sebab min bagi atas jadi tempat, min bagi bawah jadi alat. Itu je. Jadi tak dibincang panjang-panjang lah tentang yang 3 ni. Jadi cuma yang biasanya dibincang 6 daripada atas, iaitu fa'il madhi, fa'il mudhari', mazdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim amar, fa'il amar. Itu yang dibincang. Yang lain tu boleh kita padankan dengan kita punya teori ni, boleh kita dapat makna dia. Jadi bawah tu senanglah. Kata larangan, kata waktu, nama waktu, nama tempat dan nama alat. Tak payah kita faham yang tu okey dah. Kita boleh tahu maknanya dengan kita faham dia bagi atas ke bagi bawah. Kalau bagi bawah kan kita tahu alat. Kalau bagi atas kan apa dia? Tempat. Ataupun isim waktu. Kalau kata fa'il nahi, fa'il larang, maknanya
dengan ta. Sambung balik dengan kataan asalnya. Kalau kataan asal itu fa'ala, maka la taf'ala. Kalau kataan asalnya sarafa, la tasrafa. La tasrafa maknanya jangan berubah. Jangan lari. Jangan berubahlah. Jangan pindah. Jangan duduk, jangan lari. Agung yang dari apa? Agung dah yang tak jawatan tadi kata duduk jangan lari kan. La tasrif. Jadi la tasrif maknanya duduk, la jangan, tasrif jangan ubah. Jangan ubah, jangan pindahkan, jangan tukarkan. Okey? Itu dia punya asas kepada ilmu tasrif. Ilmu tasrif ni hanya ada 10. Talak 7 tinggal 3. Talak 3 tinggal 7. Kemudian fa'il nahi ni cuma tambah ta dengan lam dengan ta. Itu saja. Jadi tak ada menyusahkan kepala kita nak memikirkan ini apa ni, ini apa ni, tak payah. Sebab oleh kerana itu dia bagi 6 saja. Jadi berikutnya nanti dalam buku ni hanya 6 ni saja. Daripada 10 tadi tinggal 6 saja. Jadi tuan-tuan kena ingat benda ni. Kena malah hafal benda ni. Kalau kita tak hafal dia punya maksud dia, maknanya bila kita baca Quran ke, baca Arab ke, kita tak tahu apa makna dia. Kerana kita tak tahu dia punya saraf dia, pertukaran dia. Jadi pertukaran ni ya. Min fadlik Ustaz. Tafadhal. Soal. Ustaz kata tadi, kata larangan la taf'al. Fi'al nahi. Kita lepas daripada la, kita kata huruf ta. Itu kalau kepada seseorang, a singular person, kepada orang itu ataupun kepada dia kan. Jadi kalau kepada mereka, kena boleh nun pun boleh juga kan? Tak. Nun tu kami. Nun tu kami. Kalau mereka tu, kalau mereka ya tak ya, la tu nun kami. Jadi memang mesti lepas la tu mesti ta saja ke awak? Kalau maksud fa'il nahi lah. Ta saja ya. Memang itu saja maknanya apabila kita buat larangan ataupun kita mengarahkan kan, kita kena mengarahkan orang yang depan kita. Orang yang depan kita tu siapa? Laki-laki ataupun awak laki-laki ataupun awak perempuan. Kemudian boleh satu orang, boleh dua orang. Kita boleh juga pada kata mereka, nahi kepada mereka. Kalau mereka bukan tambah kat depan tu, tambah kat belakang. Ujung la taf'alu. Maknanya okey. La taf'ala maknanya dua itu. Jadi permulaan dia mesti ta depannya ta. Kemudian kalau ramai tambah wa nun. Asalnya wa nun tapi oleh kerana dia bukannya marfu' tambah alif saja. La taf'ala itu untuk dua. Kalau ramai la taf'alu. Nun tu dibuang diganti dengan alif. La taf'alu. La tahzan. Jangan kamu takut. Jadi tambah ta tu mesti ada. Kemudian lepas lam tu kalau dua tambah alif. Nun lah. Lam jadi bagi atas. Kalau sekiranya ramai la taf'alu tambah dhammah, tambah wa, tambah alif. Okey. Kalau di azabkan nun tu macam mana Ustaz? Apa dia? La tafalun tadi kalau di azabkan mana dibuang nun tu. Macam mana nak cerita ni? Betul. Asalnya adalah la taf'alu. Okey. La taf'alu. La taf'al. Jadi kena perhatikan apabila la di sini maksud la jangan. Boleh nampak tak ni? La jangan. Maka hujung ni kena bagi mati. Ini majzum. Bot tak nampak Ustaz. Ya? Bot kita tak nampak bot. It's only a tasrif. Ni tak nampak ni? Tak fokus dekat bot. Macam mana nak fokus? Tak boleh fokus. Okey. Boleh. Yes, okey. Allah dah hilang. La taf'al. La taf'al. La ni banyak jenis. La ni boleh jadi jenis jangan, boleh jadi tidak.
boleh jadi lam macam la ilaha illallah, lam untuk semua, La Allah. lam 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 jinsi, lupa kena tanya pembantu lah. Kalau la ni la tidak, ini kena mati. Kena dimatikan. Barulah maknanya lam tidak. La jangan. Lam nafi li jinsi, Ustaz. Ini bukan lam jinsi, ini la jangan. Apabila jangan tadi. ini mati. Ini kalau kita beritahu seorang awak jangan buat. Tapi kalau kita nak beritahu dua orang jangan buat, ini kena tambah dengan alif. Dan ini bagi atas. La taf'ala, maknanya awak dua orang jangan buat. Ini untuk dua orang. Jangan buat. Tapi kalau ramai, ini kena bagi tambah dengan waw. Asalnya waw nun. Jadi oleh kerana ini dia bagi mati majzum, jadi nun kena buang. Jadi kita buang nun ini. Oleh kerana dia jamak, maka kita kena tambah dengan alif. Jadi la taf'alu, ini bagi jamak. La taf'alu maknanya awak semua jangan buat. Kalau la taf'al saja awak satu orang jangan buat. Tapi kalau dua orang, la taf'ala, awak dua orang jangan buat. Tapi kalau awak ramai-ramai jangan buat, la taf'alu. Boleh? Okey. Alhamdulillah. Faham Ustaz. Ustaz, boleh Ya. saya repeat? Silakan. Saya repeat ya. Ya. Ustaz kata tadi kata la taf'alu, awalan dia la taf'aluna. Betul. Ya. Jadi kita buang nun, hazaf nun, jadi kita akan tambahkan dengan waw lah. Waw Alif. jadi baris dia is baris dhamma. Ya. Betul? Baris Betul tak dhamma. Ustaz? Yang ini, ini baris dhamma lah. Depan lah. Baris depan Lam. lah. Ya. Baris depan kan la taf'alu, kan itu kalau untuk ramai. Ya, That betul. is plural, right? Right, betul. Plural. Jadi awalan dia la taf'aluna, waw nun. Jadi kita buang nun, kita tambah dengan lam waw tu. Jadi lam kita tambah waw dan alif the next one lah. Jadi Ditambah la dengan warna saja. tawa. Tambah waw nun. Maksudnya, asalnya adalah Waw nun la taf'aluna. tu kan. Tak nampak. Please come back to the board please. Apa dia? Board tak nampak. Board tak nampak dah. Ni atas riff still. Okey. Okey. Ya, okey, naam. Taf'alu. Taf'alu maknanya awak buat. Okey? Awak buat. Kemudian kalau kita kata Jangan buat. Jangan buat. Kalau kata jangan buat, daripada kata taf'alu tadi kita tambah la. Taf'al. Taf'al. Ini adalah la jangan. Jangan, nahi. Jangan awak buat. Ini kalau seorang. Kalau dua, la taf'alani. Taf'alani. La taf'alani dia punya sebelum kita buang nun. Tapi ini kita buang nun, kenapa? Kalau nun ni maknanya tanda dia marfu'. Tapi dia ni bukan marfu', tapi dia majzum. Dia bagi mati. Bila bagi mati, kita buang nun ni tadi. Dia tinggal alif saja. Jadi la taf'ala. Okay? Ini dulu. Ini untuk dua orang. Kalau tiga ke atas, jadi la Taf'alu. Malu waw alif. asalnya ada nun. Luna buang nun. Taf'aluna. Jadi asalnya ada nun. Nun ni kalau dia mudhari'. Tapi dia bukannya berbaris dhamma. Tetapi dia adalah baris mati. Oleh kerana dia baris mati, kita buang nun ni. Jadi kita tambah Balik. alif. Jadi kita dapat la taf'alu. Jadi untuk satu orang la taf'al. Untuk dua orang la taf'ala.
Untuk Ahmad, la taf'alu. Lu tak ada Okey. nun. Dia ada nun. Okey? Okey, jamak. Okey. Syukran jazakallah. Syukran. Barakallah. Allah. Okey. Okey. Ada muka surat berikutnya, iaitu muka surat 20. Jadi muka surat 20 ini dia bagi contoh tasrif. Ini namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Nanti muka surat berikutnya diterangkan apa dia tasrif istilahi. Tapi nak beritahu bahawa tasrif ini ada mengandungi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita bincang tadi 6 saja. Jadi 7 ni kerana ada depan tu la taf'al. Jadi tasrif ini daripada kanan ke kiri, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'il, maf'ul, if'al, la taf'al. Jadi fa'ala tu maknanya fa'il madhi, maknanya dia telah buat. Yaf'alu maknanya fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' maknanya dia sedang buat. Dia tu seorang laki-laki, awak. Awak pula. Dia seorang laki-laki. Dia, bukan awak. Dia tu seorang laki-laki. Kalau fa'lan ini adalah masdar ataupun nama terbitan daripada fa'ala. Fa'lan. Fa'lan ni maknanya adalah nama terbitan yang bermaksud di sini diberitahu sini. Sedang melakukan perbuatan. Kalau sekiranya fa'ala, terbitan dia adalah perbuatan. Fa'lan. Fa'lan ni adalah nama terbitan ataupun dalam istilah nahwunya masdar. Masdar, perbuatan. Kemudian fa'ilun, orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Muka surat dia. Jadi fa'ala fa'il madhi telah melakukan ataupun dia telah buat. Kemudian yaf'alu, dia sedang buat. Fa'lan adalah perbuatan. Kalau fa'ilun, orang yang melakukan. Fa'ilun, orang yang melakukan. Maf'ul, yang dilakukan. Benda yang dilakukan. Dia buat apa? Tak kisahlah. Asalkan yang dibuat tu yang dilakukan. Kalau dia suruh buat, if'al. If'al ni makna engkau buatlah. Di dalamnya ada awak. Fa'al. Kalau fa'ala di dalamnya ada ya, ada huwa. Huwa dia. Yaf'alu di dalamnya ada dia. Kalau fa'lan ini isim mazlar. Tak ada dia, tak ada siapa. Kalau fa'ilun, dia yang membuat, seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki yang membuat. Maf'ulun benda yang dibuat. Manakala if'al adalah buatlah. Apabila buatlah, makna suruh. Apabila suruh di dalamnya ada awak. Sebab kita nak suruh, tak boleh suruh ke orang yang ketiga. Tak boleh suruh dia. Tak boleh suruh saya. Tak boleh suruh kami. Suruh mestilah orang yang kedua. Jadi di dalam if'al ni ada anta yang tersembunyi. Kalau dalam fa'ala ada hiya tersembunyi, yaf'alu ada hiya yang tersembunyi, fa'il ada hiya, kemudian if'al ada anta. Anta. Sebab bila kita nak suruh, buatlah. Mestilah suruh tu kepada orang yang kedua. Orang yang kedua tu sama ada awak laki-laki ataupun awak perempuan. Lepas tu la taf'al, awak jangan buat. Mesti ada awak. Sebab bila kita suruh, mesti ada awak. Awak jangan buat. Inilah yang kita beri asas kepada tasrif. Dia punya maknanya adalah perkataan sebagai Soal. Maf'ul, Ustaz tolong bagi contoh ayat sikit. Bagi apa? Maf'ulun. Yang dibuat. Benda yang dilakukan. Macam katakan katabah, okey? Katabah, kita ambil kataan katabah supaya mudah dia punya makna dia. Okey? Katabah maknanya dia telah buat.
Kalau yaktubu maknanya dia sedang buat. Kalau kitabun itu maknanya buku. Katibun maknanya orang yang menulis. Kalau maktub, maktubun, maktub. Itu maf'ul. Maf'ul lah. Maf'ul itu adalah maktub. Maktub itu apa? Maktub itu yang ditulis. Benda yang ditulis. Jadi dalam hal ini maktub lah. Telah termaktub di dalam kitab. Bertuk detak kan. Telah termaktub telah dimaktub di dalam kitab, bunyinya bertuk detak kan. Jadi maktub itu adalah isim maf'ul. Kalau kita tengok Al-Quran, kalau dalam contoh macam maja'alahum ka'asfin makul. Makul itu adalah kita akan makan. Makul. Jadi makul. Jadi makul. Jadi itulah contoh-contohnya. Nanti kita akan jumpa lagi dah. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Okey. Ada soalan lain? Ustaz, la taf'al lelaki perempuan sama. Yang mana? La taf'al. La taf'al tu sama untuk laki-laki. La taf'al ni untuk laki-laki. Oh, lelaki. Untuk laki-laki. Untuk perempuan ada sipil dia. Ada sipil dia yang dulu saya ada bagi sipil tu. Dalam tu ada sipil dia. Mungkin di sini kalau ada saya boleh kongsikan. Ustaz. Ustaz. Saya. Saya nak tanya. Ya. Ustaz. Saya silakan. Dari segi bentuk perubahan ni kan. Ya. Saya tengok banyak susunan ni kebanyakannya serupa dalam mana-mana buku. Ya. Kan? Fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Cuma saya nak tanya, fa'ala, yaf'alu ni ialah perbuatan. Ya, betul. Betul, Ustaz? Betul. Fa'alan, fa'il, Ustaz? Fa'lan, fa'ilun, maf'ulun ni isim. Isim, betul. Betul. Lepas tu kita balik pula kepada perbuatan balik. If'al, taf'al. Betul? Betul. Boleh tak kita susun, saya nak tanya je lah. Boleh tak kita susun, lepas tu semuanya fa'il. Fa'ala, yaf'alu, if'al, la taf'al. Lepas tu ikut isim. Fa'alan, fa'ilun, maf'ulun. Boleh ke? Boleh. Tetapi buku tak guna yang macam tu. Standardnya pihak antarabangsa tak gunakan macam tu. Susunan gitu. yang dah disetujui oleh antarabangsa adalah fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan buka kamus, dia akan bagi 3 yang pertama. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Jadi kalau kita isi, kalau kita ubah, tak ada masalah. Benda tu masih ada di situ, tak ada masalah. Tapi susunan yang diajar di mana-mana tempat pengajaran, susunan dia seperti dalam buku. Kalau kita nak ubah boleh. Untuk kita guna sendiri boleh, tak ada masalah. Tapi apabila kita buka je kitab, buka buku, dia akan beri fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Jadi kalau kita biasa dengan susunan kita buat, apabila kita buka kamus ni, kita jadi, ini apa ni? Dia timbul masalah. Jadi untuk memudahkan kita ikut satu cara je. Ikut cara yang diperkenalkan oleh buku lah. Okey. Terima kasih, Ustaz. Soalan tadi, kata fa'ala. Fa'ala ni fa'il madhi. Kan? Fa'il mudhari' dia di sini fa'ala yaf'ulu. Jadi yang tanya tadi dia punya fa'il amar. Fa'il amar dia kalau fa'ala yaf'ulu, maka fa'il amar dia adalah uf'ul. Ya. Ini untuk laki-laki. Kalau laki-laki 2 orang, uf'ulan.
Mula ni. untuk ramai, uf'ulun. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, seorang, anti, seorang. Jadi, uf'uli. Mula. Kita kata payah sikit. Jadi, kita nak mudah ni, peringkat awal ni, kita ambil yang laki-laki dulu. Mula. Tapi kalau nak tahu juga, fa'il amar kepada perempuan seorang, uf'uli. Ada tambah ya. Kalau dua orang, uf'ulani. Kalau tiga orang, ke atas, Mula. ini untuk Mula. perempuan. Muf'ulna untuk perempuan. Maknanya, yang ini awak seorang perempuan buatlah. Awak tahu dua orang perempuan buatlah. Awak tiga orang atau ramai buatlah. Jadi tambah nun. Nun ni melambangkan antuna. La ni melambangkan dua. Manakala ya ni melambangkan seorang perempuan. Uf'uli. Tafaddali. Silakan untuk seorang perempuan. Kalau untuk dua orang perempuan, tafaddala. Kalau ramai, tafal kena bubuh dengan nun tambah. Jadi kalau laki-laki, uf'ul. Seorang laki-laki. Kalau dua, uf'ula. Kalau banyak, uf'uluna. Jadi laki-laki lain yang perempuan ada tambah ya. Seorang. Kalau dua tambah alif bagaimana laki-laki, tapi kalau ramai tambah nun saja. Satu nun. Nun tu maksudnya antuna. Jadi dia complicated sikitlah. Jadi sebelum kita pergi ini kita ambil yang laki-laki dulu. Sebab apabila kita faham yang laki-laki, insya-Allah kita faham yang perempuan. Cuma tambah apa saja. Jadi buat asal-asal ni pertama kali kita jumpa ni kita gunakan yang laki-laki dulu. Dia sentiasa perkataan yang ambil contoh ni yang laki-laki dulu. Yang perempuan boleh, tapi dia kena ada tambahan lah. Kena mahir dengan sipir ni. Sipir ni kalau perempuan seorang tambah ya, kalau dua tambah alif, kalau banyak tambah nun. Nun ni menunjukkan awak ramai. Ya ni menunjukkan perempuan seorang. Bukan saya. Banyak kita tengok ni saya ni, saya rati, ti tu ti saya. Ini bukan saya ni. Ini adalah sepatutnya ya nun. Tapi nun dibuang jadi tak ada ya, tak ada nun ni tinggal ya. Jadi uf'un. Uf'uli. Kalau lelaki uf'un, kalau perempuan uf'uli. Okey? Boleh? Tuan-tuan kena kalau tak hafal pun kena mahir lah. Mahir dengan maksud dia. Kalau lelaki macam mana, kalau perempuan macam mana, kalau dua macam mana, kalau banyak macam mana. Ini jadual yang tak boleh tidak. Kena familiar. Kalau tak hafal pun kena familiar lah. Apa makna dia? Kalau tak ada tambah apa-apa ni, apa makna dia? Kalau ada tambah ta ni, apa makna dia? Kalau tambah nun, apa makna dia? Dan seterusnya. Tapi nanti dulu, yang ini nanti dulu. Yang ini kita hanya nak kenalkan dia punya tasrif dia. Ini tasrif, yang ini dah tasrif lain. Yang kita sedang ni tasrif istilahi. Jadi yang ada 1, 2, 3 ni banyak ni, itu namanya tasrif lughawi. Ini tasrif lughawi. Yang kita bincang ni adalah tasrif istilahi. Istilahi ni adalah istilah. Lughawi ni adalah dia punya bilangan. Boleh? Okey, kita kembali kepada yang tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Jadi kita kembali kepada fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al. Apa yang inilah. Kalau nak alihkan dia punya fa'il ni dekat-dekat, tak ada masalah. Asalkan tahu makna. Letaklah mana-mana pun tak ada masalah. Asalkan kita tahu makna. Tapi standardnya seluruh dunia kalau bahasa Arab ni digunakan yang ini. Jadi kalau kita buat yang lain, boleh. Kita asalkan kita faham. Tapi payahlah bila kita nak tengok buku, nak tengok kamus dan sebagainya, dia tidak macam yang kita nak. Tapi dia bagi yang macam ni. Okey. Okay, right. Jadi ilmu tasrif ni, ilmu saraf ni boleh juga dikenal dengan ilmu tasrif. Jadi dia beri contoh di sini pada ayat 163 surah
Al-Baqarah. 164 lah. 164 surah Al-Baqarah. Wa tasrifir riyah. Wa tasrifir riyahin. Tasrif maknanya adalah perubahan ataupun gerakan. Riyah adalah angin. Jadi perubahan angin. Jadi tasrif di sini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke satu kondisi yang lain atau dari satu arah ke arah yang lain. Jadi ini penggunaan perkataan tasrif di dalam Al-Quran yang bermaksud perubahan. Perubahan. Jadi tasrif ni maknanya ilmu perubahan daripada satu kataan kepada satu kataan lain yang mempunyai makna yang berbeza. Macam contoh tadilah, fa'ala makna dia adalah dia telah buat. Berubah. Berubah tu namanya tasrif. Yaf'alu tu adalah tasrif, perubahan. Perubahan daripada telah buat kepada sedang buat. Kemudian fa'lan ni adalah perbuatan. Kemudian fa'ilun orang yang buat. Maf'ulun yang kena buat. Ini buatlah. Ini jangan buat. Jadi perubahan-perubahan itu ada dia punya kaedah-kaedah dia yang kita beri nama ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Okey. Jadi sini dia bagi contoh di sini. Wa tasrif riyah iaitu perubahan angin. Jadi ilmu saraf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah satu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ilmu tasrif ini adalah ilmu yang menerangkan cara berubah. Cara berubah macam mana? Daripada kataba kepada yaktubu. Jadi kataba dia telah menulis kepada sedang menulis adalah yaktub. Yaktub dia sedang menulis. Manakala katibun adalah penulis, orang yang menulis. Orang yang menulis ini adalah sifat dia. Sifat orang yang menulis. Katakanlah orang yang menulis itu katakan dia adalah si Muhammad. Jadi kalau kita kata Muhammad itu katibun, maknanya Muhammad itu kerjaya dia adalah penulis. Atau dia memang selalu menulis. Walaupun waktu itu dia sedang makan. Ataupun dia sedang tidur. Muhammad itu sedang tidur sekarang ni. Tetapi dia adalah katibun. Sifatnya adalah seorang penulis. Jadi katibun ini adalah sifat kepada penulis. Maknanya orang yang sentiasa menulis. Jadi kalau sekiranya kita kata fa'il madhi, katakan kataba Ahmad fi kitab. Muhammad telah menulis dalam kitab. Jadi kataba Muhammad maknanya dia telah menulis di dalam kitab. Pada masa kita cakap tu, dia mestilah di tengah menulis. Ataupun yaktubu, dia sedang menulis kitab. Jadi yaktubu tu maknanya dia penulis. Tapi dia waktu itu dia sedang buat. Jadi kalau kita kata dia sedang menulis, dia sedang menulis maknanya yaktubu. Tapi kalau katibun, walaupun dia tu sedang tidur, kata Muhammad tu sedang tidur, tetapi dia adalah seorang penulis. Maka kita kata dia katibun. Bukannya yaktubu. Yaktubu Muhammad maknanya dia sedang buat tu. Dia sedang buat menulis tu. Itu betul katakan yaktubu Muhammad. Muhammad sedang menulis. Tapi kalau kita kata katibun Muhammad, Muhammad itu adalah seorang penulis, tidak mestinya waktu kita cakap tu dia sedang menulis. Dia mungkin sedang makan, dia mungkin sedang tidur ataupun mungkin dia sedang berjalan sebagainya, tak jadi masalah. Dia masih benar ayat tu. Muhammad itu adalah penulis. Penulis itu sifat dia. Bukan apa yang sedang dia buat. Apa yang telah dia buat. Bukan. Dia adalah katibun maknanya sifat dia sebagai penulis. Adakah itu na'at? Bukan na'at. Dia sifat ni bukan sifat na'at. Tetapi dia menunjukkan pelaku. Sifat pelaku. Pembuat. Bukan na'at lah. Bukan na'at. Tapi dia berbentuk na'at maknanya kerja dia sentiasa menulis. Profession dia adalah menulis. Walaupun dia tidak menulis waktu yang kita cakap tu, tapi kita boleh kata dia adalah katibun, maknanya dia adalah penulis walaupun dia tak menulis waktu itu. Okey. Sekarang dah sampai waktu 11. Tapi kalau ada soalan, silakan.
Ada soalan? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ilun if'al la taf'al. Ini kena hafalkan kedudukan dia. Apabila kita buka kamus, dia akan bagi tahu 3 yang pertama. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Jadi tahulah kita bahawa yang ini fa'il madhi, ini fa'il mudhari', ini adalah masdar. Masdar ni adalah nama terbitan daripada fa'il madhi. Okey. Ada soalan? Ustaz, Ya. soal Ya. Tadi yang kita kata apa ni? Watasrifir riyah. Ya. Riyah tu kan angin. Tapi kita tak boleh kata perubahan angin. Kalau perubahan dah dikirakan sebagai masdar. Jadi ada an, ada tanwin. Tapi watasrifi dia macam watasri dia berubah telah cannot be berubah juga. So kalau kita nak proper this one, kita tak boleh kata perubahan kan. Kalau perubahan is already masdar tu. Watasrifi. Ya, tapi beginilah. Kita tak boleh exactly beri Word by makna word. bahasa Melayu tu. Sebab bahasa Melayu dia tak bahasa Arab Al-Quran ini tak dapat ditranslate dalam bahasa Melayu dalam keadaan word by word macam tu. Jadi sebab Melayu ada per, ada an, ada meng dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab dia tak ada per, tak ada meng, tak ada an. Macam tasrif ni adalah sifat kepada angin. Tetapi kalau sifat kan duduk belakang pula. Jadi macam-macam soalan dia. Jadi oleh kerana itu tasrif ni perkataan Melayunya bukan exactly, tapi Melayunya lebih kurang berubahlah. Berubah angin. Jadi kalau berubah angin, payah nak beri makna. Jadi kita katakan perubahan angin. Walaupun maksudnya bukan perubahan, tapi dia adalah angin tu berubah. Okey. Fine. Jadi payah kita nak cari. Jadi perkataan yang dekat dengan kita ialah perubahan. Janganlah kata perubahan tu masdar pula. Jadi problem lah. Okey. Okey. Faham tu. Okey. Terima kasih ya Ustaz. Ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan ni, ini tolong ingatlah ni. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun Fa'ilun maf'ulun la taf'al. Ingat dan tahu makna dia. Ingat dan tahu maknanya. Jadi ini dia punya wazan. Fa'ala ni wazan. Kalau perkataan lain yang 3 huruf, gantikan yang pertama tu fa, yang kedua ta'ain, yang ketiga tu lam. Wazan dia. Dia kita tahu wazan dia, maka kita boleh masuk apa saja perkataan yang sama dengannya yang 3 huruf. Fa'ala, yaf'alu dan sebagainya, maknanya sama. Kalau ini buat, kalau berjalan, ini telah berjalan. Ini sedang berjalan. Ini perjalanan. Ini orang yang berjalan. Ini benda yang dijalankan. Ini berjalanlah. Ini jangan berjalan. Kalau katakan tulis, ini dia telah tulis. Ini dia sedang tulis. Ini penulisan. Ini orang yang menulis. Ini benda yang ditulis. Ini tulislah. Ini jangan tulis. Jadi kena hafal macam tu. Jadi apabila kita hafal macam tu, kita jumpa kataan ni, kita boleh beri makna straight away. Itulah kaedah dia. Itulah rahsia memberi makna. Baik ayat Quran ke, baik ayat-ayat lain ke yang Arab, kita kena hafal dia punya wazan dia ni. Apabila kita hafal wazan, kita tahu makna, apabila kita jumpa kataannya, kita straight away boleh beri makna. Dengan syarat kita tahu makna yang fa'al dia punya wazan fa'il madhi dia. Sebab itulah kamus kebanyakannya diberi fa'il madhi. Kebanyakan kamus-kamus yang baik dia bagi 3, fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga masdar. Jadi kalau kita tahu ni, insya-Allah yang berikutnya kita boleh padankan dengan wazan ini. Kalau fa'ala pembuat, maknanya kalau sekirim kata pukul, pemukul, orang yang mukul. Kalau maf'ul, benda yang dipukul. Kalau ini pukullah, dan ini jangan pukul. Maf'ul. Dia punya tasrif lah. Jadi tasrif ni kira-kira ibu kepada ilmu. Ilmu bahasa Arab ni ibu dia adalah tasrif. Sebab itulah kita mulakan dengan tasrif. Sebab kalau tak tahu tasrif ni memang kita tak boleh nak agak. Ini perkataan apa ni? Ini makna apa ni? Tak boleh.
sebab kita tak faham tasrif. Tapi bila kita faham tasrif, kita kena cari root word dia. Kalau terjumpa perkataan yang macam ni katakan maf'ul. Jadi kita kena cari dia punya root word dia. Root word dia kita buang min, buang waw. Daripada maf'ulun ni kena dapatkan dia punya root word dia macam mana? Kita buang min, kita buang waw. Sebab min dengan waw ni tambahan. Jadi kita dapat fa'ala. Jadi kalau sekiranya fa'ilun. Fa'ilun ni asalnya ada fa'ala tambah alif. Jadi apabila kita jumpa perkataan ini, kita nak tahu makna, kita buangkan alif ni apa asalnya? Asalnya fa'ala. Kalau fa'ala maknanya kita tahu buat. Apabila ada alif ni maknanya pembuat. Kalau ini ada tambah min, tambah wa, maknanya benda yang dibuat. Kalau ini, buatlah. Kalau ini, jangan buat. Begitulah seterusnya. Jadi yang mungkin sikit kita menghadapi masalah apabila perkataan mazdar. Mazdar ni, dia bukan macam ni saja. Fadarnya ada yang fa'ala, ada yang fa'ilun, ada yang fa'alun dan sebagainya. Ada 26 wazan. Ini salah satu dari wazan dia adalah ain mati. Ain mati kemudian lam. Yang mati di tengah ni adalah wazan yang paling banyak untuk mazdar. Tetapi ada wazan-wazan lain. Macam kitab. Katibun. Kaf, ta, alif, ba. Alif ada di tengah. Jadi daripada kataba tambah alif di tengah. Itu adalah menunjukkan dia ada mazdar. Jadi kita kena study dia punya wazan dia supaya kita dapat beri makna. Cara sementara ni kita tak tahu macam mana cara dia. Tengok kamus. Kamus biasanya yang baik ada ya madhi, ada mudhari' dan ada mazdar. Jadi kita sudah mula masuki kepada kunci kepada ilmu. Kunci pada ilmu bahasa Arab ni ialah tasrif. Tasrif itu maknanya perubahan daripada madhi dia kepada mudhari' dia, kepada mazdar dia, pada isim fa'il. Ini kita namakan dia isim fa'il. Ini isim maf'ul. Ini fa'il amar. Ini fa'il nahi. Jadi jangan lupalah seboleh-bolehnya susunan ini kita ingat dengan makna dia tadi. Barulah kita boleh gantikan kataan yang kita nak cari makna itu kepada fa'ala dia, fa'il madhi dia. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan akan berjaya dalam ilmu tasrif ini. InsyaAllah apabila kita kuasai ilmu tasrif, lepas itu kuasa ilmu nahu, InsyaAllah kita dah boleh faham baca Quran. Kalau tak faham sepenuhnya pun, at least kita dapat dah dia punya bayangan maksud dia dengan kita memahami ilmu tasrif. Jadi kalau tak ada soalan apa-apa, kita berhenti kat sini dulu lah. Kita berhenti pada muka surat 20. InsyaAllah kita berjumpa di minggu hadapan, masa yang sama, hari yang sama. InsyaAllah. Tapi kalau ada lagi soalan, kita boleh bincang. InsyaAllah. Tak ada Ustaz. Terima kasih. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.